A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nurul Syazwani binti Rusmawi. Hari ini saya nak buat video mengenai pengiraan untuk 100 kes faraid yang telah saya edarkan di media sosial saya. Boleh tengok dekat Nurul Syazwani binti Rusmawi, Nurul Syazwani Rusmawi di Facebook. Okey. Sekarang kita buat kes yang pertama. Kes pertama ya. Kes 1. Yang meninggal adalah wanita, arwah wanita waris suami dengan anak lelaki seorang sahaja. Okey, bagaimanakah pengiraan untuk faraid ini? Pertama sekali kita listingkan iaitu waris. Tengok macam ni. Suami, anak lelaki. Okey. Ni saya gariskan sikit. Okey, kita tahu suami akan dapat, kalau ada anak, suami akan dapat berapa? Suami akan dapat 1/4. Dia ada warna hitam pula. Pula kan? 1/4. Untuk anak lelaki akan dapat asobah. Maka anak lelaki akan dapat 1 tolak dengan 1/4. 1 tolak dengan 1/4. Jadi 3/4. Okey, jawapan yang terakhir adalah untuk suami 1/4. Untuk anak lelaki akan dapat 3/4. Okey, ini adalah jawapannya. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan faham apa yang saya cuba terangkan untuk kes yang pertama ini. Wanita ini merupakan mu'alaf. Mu'alaf iaitu beliau merupakan seorang yang convert daripada agama lain kepada agama Islam. Dia ada ibu dan bapa. Jadi ibu dan bapa ni, bagaimanakah wanita mu'alaf ini nak bahagikan kepada ibu dan bapa dia? Okey, jawapannya pertama, bolehlah bagi wasiat. Wasiat 1/3 kepada ibu dan bapa. Contohnya dia kata 1/3 ini saya nak bahagikan kepada ibu dan bapa untuk mereka gunakan. 1/3 ini boleh diambil dahulu sebelum dibahagikan bahagian faraid ini. Yang kedua adalah hibah. Deklarasi hibah. Di Asalihin ada produk hibah ini. Hibah ini adalah hadiah sebelum berlakunya kematian ataupun triggering event. Maka dua instrumen ini, dua produk ini boleh digunakan untuk diberikan kepada ibu bapa yang belum Islam, sebab dalam pembahagian faraid, ibu bapa ini tidak dapat menerima bahagian faraid disebabkan ibu bapa ini merupakan bukan Islam. Kalau ibu dan bapa ini merupakan Islam, akan ada bahagian di sini untuk ibu dan bapa. Tapi ibu dan bapa ini belum memeluk Islam. Jadi instrumen yang terbaik untuk diberikan kepada ibu dan bapa yang belum Islam ini adalah wasiat ataupun hibah. Terpulang kepada wanita ini, dia nak buat perancangan dahulu. Kalau dia dah arwah, kalau dia dah telah meninggal dunia, maka ini sahajalah bahagian faraid yang akan dibahagikan kepada suami dengan anak sahaja. Untuk ibu dan bapa akan terhalang sekiranya wanita yang memeluk agama Islam ini tidak melakukan apa-apa perancangan, iaitu wasiat 1/3 dan
ataupun dia tidak melakukan hibah, maka suami dan anak lelaki sahaja yang layak menerima bahagian faraid. Okey, kita teruskan untuk kes kedua. Boleh kan? Padam kat bawah ni sikit. Kes kedua. Kalau siapa-siapa yang inginkan 100 kes faraid ini, boleh dapatkan di Facebook saya secara percuma sahaja. Saya tidak mengenakan apa-apa bayaran. InsyaAllah semoga ia bermanfaat pada siapa sahaja yang memerlukan. Sekejap ya, untuk yang kedua pula. Okey, ya, saya buat macam ni. Okey, kes yang kedua. Kes yang kedua. Kalian boleh tengok dekat Facebook saya ya, untuk dapatkan gambar dia. Kes yang kedua ialah arwah wanita waris yang ditinggalkan adalah suami, anak lelaki seorang dengan anak perempuan seorang. Tadi anak lelaki seorang, ni kita tambah, tak nampak ya. Tadi anak lelaki seorang, suami dengan anak lelaki sahaja. Sekarang ni kita tambah yang ketiga, iaitu suami, anak lelaki dengan anak perempuan seorang. Okey, bagaimanakah kita nak buat pengiraan ini? Kita listingkan dahulu. Suami, nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Suami, anak lelaki, anak perempuan, seorang diri. Okey, untuk kita mudah faham, kita tulis di sini hujung sekali ni anak lelaki bahagian dia 2 untuk anak lelaki, untuk anak perempuan 1. Jadi totalnya adalah 3. Kalian tulis dahulu, kalian ikut yang saya tulis ini, nanti insya-Allah kalian akan faham sikit demi sikit. Okey, sebab apa kita tulis 2? Di sini? Sebab bahagian untuk anak lelaki 2 bahagian, untuk anak perempuan 1 bahagian. Untuk anak-anak ini, anak lelaki dan anak perempuan ini, kita boleh tengok dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Boleh tengok dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Okey? Okey, bagaimanakah pengiraan ini? Saya padam sikit boleh tak? Sebab saya rasa macam kena buat jalan kira yang panjang sikit. Waris. Oi, dia tak sampai juga. Dalam macam ni kan? Boleh kan? Waris. Di sini. Suami akan dapat berapa tuan-tuan dan puan-puan? Suami kalau ada anak, suami akan dapat 1/4. Betul, 1/4. Maka asobah ini adalah untuk asobah, iaitu baki, akan dapat 3/4 kepada anak-anak ini, anak lelaki dan anak perempuan ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, nampak? 3/4. Maka tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok kan, 3 ni samakan dengan 3 ni. Maknanya 3 boleh bahagi dengan 3. Jadi kita tidak perlu besarkan penyebut. Penyebut ni apa? Penyebut ni yang kat bawah ni. Kat bawah ni dipanggil penyebut tau. Penyebut kat bawah. Kalau pengangka yang di atas ni. Yang di atas ni 1 dengan 3 ni dipanggil pengangka. Kalau yang bawah ni dipanggil penyebut. Okey. Seterusnya kita bahagikan terus. Untuk suami still dapat 1/4. Untuk anak lelaki ini, anak lelaki akan dapat 2. Kita ambil 2 ni, 2/4. Untuk anak perempuan 1/4. Okey, ini adalah jumlahnya. Ini adalah jawapan yang terakhir untuk waris-waris yang ditinggalkan. Okey?
Saya harap kes yang kedua ini difahami oleh tuan-tuan dan puan-puan. Bila wanita yang meninggal ini meninggalkan waris suami, anak lelaki dengan anak perempuan seorang. Ini adalah jalan kerjanya. Ini adalah jalan kiranya. Okey, kalau nak tengok suami dapat 1/4 daripada mana? Suami dapat 1/4 daripada surah An-Nisa ayat yang ke-12. Saya baca sikit ya terjemahannya. Jika mereka, isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat ataupun dan setelah dibayar hutangnya. Boleh tengok dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12. Untuk anak lelaki dan anak perempuan ini, bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Maka anak lelaki dia akan dapat dua bahagian, anak perempuan akan dapat 1 bahagian. Boleh tengok dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Okey. Saya rasa saya boleh teruskan untuk yang ketiga. Kes yang ketiga. Sekali lagi saya ulang, kalau ada siapa-siapa yang nak tengok ataupun nak buat rujukan, boleh tengok dalam Facebook saya. Saya ada pin yang ke atas sekali. Facebook Nurul Syazwani binti Rusmawi. Nama saya NUROL, Nurul Syazwani, SYAZWANI, Nurul Syazwani Rusmawi. Okey. Seterusnya kita tengok ni kita padam. Seterusnya adalah kes yang ketiga. Saya rasa kena padam ni. Okey. Untuk kes ini, kes yang ketiga merupakan kes yang ketiga nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Kes ketiga, arwah wanita. Waris ialah suami, anak perempuan dengan, kat sini dia ubah sikit jadi 2 orang anak perempuan, 2 orang. Ni 1 orang saja. Anak lelaki still 1 orang. Sekarang ni untuk anak perempuan dia ada 2 orang anak perempuan. Bagaimanakah pengiraan ini? Kita buat sama-sama. Okay, kita buat hujung sikit boleh tak? Boleh kan? Okay. Waris ialah suami, anak lelaki seorang, anak lelaki yang pertama, anak perempuan yang pertama, anak perempuan yang kedua. Okey. Bagaimanakah kita nak selesaikan masalah ini? Seperti biasa yang saya sebut dalam kes yang kedua tadi. Tuan-tuan dan puan-puan tahu anak lelaki dan anak perempuan tetap dapat bahagian. Tuan-tuan tulis kat sini. Anak lelaki 2. Portion dia 2. Anak perempuan 1. Anak perempuan 1. Maka 2 campur 1 campur 1 campur ni jadi 4. Okey, 4. Okey, nampak tak? 4 kat sini. Suami akan dapat berapa? Suami akan dapat 1/4 sebab arwah ini meninggalkan anak, arwah ini meninggalkan furuk iaitu keturunan ke bawah. Maka suami akan dapat 1/4 dan ini asabah 3/4. 3/4. Boleh ke 3 ni boleh ke bahagi dengan 4? Tidak boleh tuan-tuan dan puan-puan. 3 ni tak dapat nak bahagi dengan 4. 3 kalau bahagi dengan 4 dia akan ada perpuluhan. Maka untuk menyelesaikannya kita darab di sini tuan-tuan dan puan-puan. Kita darab. Kita buat di sini Yang 4 kan tadi. 4
Jadi 4 darab dengan 4. Jadi 16. Ini pun sama darab. 1/4 darab dengan 4. Jadi 4/16. Untuk anak lelaki ni tuan-tuan dan perempuan tengok ya. 2 ni sekejap ya. 2 darab dengan 3 dengan 4 darab dengan 4. Maka sekejap ya, ada orang call. Tak apa, nanti saya pick up. Okey, 2 ni saya ambil dari sini. 2 darab dengan 3 ni. 2 ni saya ambil daripada sini. 3 ni saya ambil daripada sini. Okey? 3 ni saya ambil daripada sini. Okey, 4/4 sama saja. Maka yang ni 6/16. Okey, untuk yang ni pula 1 darab dengan 3. 1 darab dengan 3. 1 darab dengan 3. 1 darab dengan 3. 1 ni daripada sini. 1 daripada sini. 3 ni daripada sini. 3 daripada sini. Okey? Darab 1 darab dengan 3 per bahagi dengan 4/4 sama saja ya. Jadi untuk anak perempuan 3/16. Ni pun sama. 1 darab 3 per 4 darab 4 sama dengan 3/16. Okey? Kalau kita nak tahu jawapan kita betul ke salah, kita tambahkan 4 campur dengan 6, 10. 10 campur dengan 3, 13. 13 campur dengan 3, 16. InsyaAllah jawapan kita adalah betul. Okey, kat hujung sekali saya buat untuk kita nampak ya. Kat hujung sekali ni 16, 4/16, 6/16, 3/16, 3/16. Okey? Ini adalah jalan kerja. Nampak tak? Ini adalah untuk jalan kerja bahagian sekiranya dia meninggalkan suami, anak lelaki seorang, anak perempuan seorang, anak perempuan yang kedua. Ada 2 orang anak perempuan di sini. Anak perempuan pertama, anak perempuan kedua. Maka jawapan yang terakhir adalah di sini tuan-tuan dan puan-puan. Maka suami akan dapat 4/16. Untuk anak lelaki dapat 6/16. Untuk anak perempuan akan dapat 3/16. Untuk anak perempuan yang kedua pun dapat 3/16. Okey? Bolehkah kita teruskan untuk kes yang keempat? Saya tengok dulu kes keempat. Saya tunjuk kes keempat. Arwah masih lagi wanita. Kita ambil kes yang untuk wanita dulu. Arwah wanita waris ialah suami, seorang anak lelaki dan anak perempuan 3 orang. Kalau tadi anak perempuan adalah 2 orang, sekarang ni anak perempuan 3 orang. Okey, bagaimanakah pengiraan faraidnya? Seperti biasa kita garis dahulu, kita garis. Okey. Waris. Okey, seperti biasa kita tulis waris suami, anak lelaki pertama, anak perempuan pertama, anak perempuan kedua, anak perempuan ketiga. Okey, seperti biasa yang saya cakap tadi, tuan-tuan dan puan-puan tahu anak perempuan dan anak lelaki tetap menerima bahagian faraid. Maka bahagian mereka adalah kat sini 2 bahagian untuk anak lelaki, anak perempuan 1 bahagian, 1 untuk anak perempuan kedua, 1 anak perempuan ketiga, 1. Jadi 2 campur dengan 1 campur dengan 1 campur dengan 1 jadi 5. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan tulis kat sini dahulu hujung sekali ni untuk kita mudah faham. Okey. Dah tulis 5 di hujung sekali. Kita buat pengiraan.
Okey, suami akan dapat berapa? Suami akan dapat 1/4. Untuk anak-anak ini mereka akan dapat asobah. Asobah sama dengan 3/4. 3/4. Okey, kita garis sikit. Boleh ke 3 ni dibahagikan kepada 5? Tak kan? 3 ni yang saya tunjuk. 3 ni boleh ke bahagi dengan 5? Tidak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Apabila tidak boleh, bahagian kat sini 4 ni daripada mana? Ni bahagian penyebut kat bawah ni 4 darab dengan 5. Jadi 4 darab dengan 5 jadi 20. Ni pun sama, kita darabkan. 1/4 darab dengan 5. Maka suami akan dapat 5/20. Untuk anak lelaki, seperti yang tadi anak lelaki 2 darab dengan 3. 2 darab dengan 3. 2 darab dengan 3 per dengan 4 darab dengan 5. 2 kat sini darab dengan 3. 2 darab dengan 3 per dengan 4 darab 5. Sama di atas ni. 6/20. Okey, untuk anak perempuan. Satu ni darab dengan 3. 1 darab dengan 3 per dengan 4 darab 5. Maka 3/20. Untuk anak perempuan yang kedua pun sama. 1 darab 3 per 4 darab 5. Jadi 3/20. Untuk anak perempuan ketiga sama juga. 1 darab 3 per 4 darab 5. Maka 3/20. Apabila kita tambah, okey, kita nak tahu jawapan kita betul ke salah. Apabila kita tambah, okey, kita tambah ni. 5 campur dengan 6 11. 11 campur dengan 3 11 campur dengan 3 jadi 14. 14 campur dengan 3 jadi 17. 17 campur dengan 3 jadi 20. Maka 20/20. InsyaAllah jawapan kita betul tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Kelima. Kes yang kelima adalah arwah wanita. Waris ialah suami, anak lelaki seorang dengan anak perempuan 4 orang. Ramai pula anak perempuan kali ni. Tadi anak perempuan seorang, anak perempuan 2 orang, anak perempuan 3 orang, anak perempuan 4 orang untuk kes yang kelima ini. Okey, ini ya kes yang kelima. Kita buat pengiraan. First kita gariskan seperti biasa. Okey, macam ni. Okey. Waris ialah suami, anak lelaki pertama, anak perempuan pertama, anak perempuan kedua, anak perempuan ketiga, anak perempuan keempat. Okey? Ini adalah waris yang layak menerima bahagian faraid. Okey, seperti yang biasa, seperti yang saya cakap, yang kes pertama, kedua, ketiga, keempat tadi, kita tulis dulu tuan-tuan dan puan-puan. Anak lelaki dia akan dapat 2. Okey, kita tulis juga. Anak perempuan akan dapat 1 sebab ada 4 orang anak perempuan. 1. Bila kita tambah 2 campur dengan 4 ni, 4 orang anak perempuan, jadi 6. Di sini dia tak nak pula. Ya Allah. Okey, 6. Nanti kena tukar dah. Okey, jadi 6 di sini. Okey. Alhamdulillah. Suami akan dapat berapa? Seperti biasa, suami akan dapat 1/4 disebabkan ada furuk, ada keturunan ke bawah. Dan untuk anak-anak ini akan dapat asobah iaitu 3/4. 3/4. Sebab apa? 1 tolak dengan bahagian suami ini. Jadi 3 ni boleh ke bahagi dengan 6? 3 ni boleh ke bahagi dengan 6? Tak boleh kan? Tak boleh. Jadi kita darabkan
Kalau nak mudah, kita boleh darabkan dengan 3 saja. Tetapi kat sini saya darabkan 3 darab dengan 6. 3 untuk kita mudah faham. 3 darab dengan 6. Semua ni bahagian untuk kolom yang pertama ni. 6 darab dengan bahagian ini. Okey. 4 darab dengan 6 seperti yang biasa. Jadi 24. Sebenarnya dia boleh kecilkan, tapi untuk permulaan ni kita darabkan dengan 20. Kita darabkan 4 darab dengan 6 dahulu ya. Okey, ni pun sama. 1/4 darab dengan 6. Jadi 6/24. Untuk anak lelaki ni 2 di sini darab dengan 3. Saya ringkaskan boleh ya. 2 darab dengan 3. 2 darab dengan 3 per dengan 4 darab 6. Jadi 6/24. Untuk anak perempuan 1 darab 3 per 4 darab 6. Jadi 3/24. Untuk anak perempuan kedua pun sama. Jadi 3/24. Untuk anak perempuan ketiga pun sama. 1 darab 3 per 4 per. Okey. Ni pun sama. Untuk anak perempuan keempat. 4 darab 6. Jadi 3/24. Apabila kita tengok di sini tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita tengok di sini, apabila kita tengok di hujung sekali ni, kita nampak macam kita boleh kecilkan, kita boleh bahagikan dia. Macam tadi kan saya kata sebenarnya boleh darab dengan nombor yang lebih kecil. Maksudnya kat sini boleh kecilkan, tapi saya tak nak kita keliru. Kita ambil je 6 ni darab dengan 4 terus. 4 darab dengan 6 daripada sini. Okey? 4 ni daripada sini. Darabkan 6 daripada sini. Okey. Tapi apabila kita tengok di hujung ni 6 boleh 6 3. Maka apabila kita tengok 24 ni sebenarnya boleh dibahagikan dengan 3. Sebab apa? Kita nak kecilkan portion dia. Okey, macam ni 24 bahagi dengan 3. Ini sebenarnya jalan panjang lah, jalan kira yang panjang untuk kita mudah faham. Jadi ni bahagi 8, ni bahagi 3 jadi 8. Ini pun kalau kita bahagikan dengan 3 jadi 2 per dengan 8. Ni pun sama. Sebab kalau kat sini 6 bahagi dengan 3, 6 bahagi dengan 3 jadi 2 kan. Ni 24 bahagi dengan 3 jadi 8. Okey, ni pun sama. 2/8. Ini apabila kita 3/24 bahagi dengan 3, 3/24 bahagi dengan 3 jadi 1/8. Untuk anak perempuan semua 1/8. 1/8. Ke ada yang kurang faham? Saya buat jalan kira sikit. Nak saya buat jalan kira kat sini boleh insya-Allah. Okey, kalau kat sini kan kita ambil contoh ni suami. Kita ambil contoh yang pertama sekali, suami nilai dia adalah 6/24. Okey, macam ni. Suami. Ini jalan kira ya tuan-tuan dan puan-puan. 6/24. Tapi bila kita tengok 6 3 ni, kita macam boleh bahagikan lagi. Kita boleh kecilkan lagi portion dia. Kita boleh kurangkan lagi, maksudnya kecilkan lagi lah. Maka kita boleh bahagikan dengan 3. Maka kat sini 6 ni 6 bahagi 3. Okey, per dengan 24 bahagi 3. Okey, ini adalah jalan kerja yang panjang Saya nak tunjuk supaya tuan-tuan dan puan-puan faham. Jadi 6 bahagi 3 berapa? 2. 24 bahagi dengan 3 berapa? 8. Jadi inilah apa yang saya perolehi di sini. Okey? Faham tak? Nampak tak? Okey? Okey. Saya harap kes 1 hingga 5 untuk hari ini memberi manfaat kepada semua. Okey, saya ulang sekali lagi. Saya padam ya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya ulang sekali lagi. Padam.
Whiteboard ni saya beli khas untuk korang tau. Saya beli khas untuk saya tunjuk jalan kira 100 kes faraid ni. InsyaAllah. Okay. Kalau ada siapa-siapa yang memerlukan pengiraan faraid ataupun ada yang mudah-mudah lah. Kalau yang susah-susah tu mungkin kena tanya yang pakar. Saya bukan pakar, saya biasa-biasa je. Kalau ada yang memerlukan pertolongan untuk pengiraan faraid, boleh hubungi saya di nombor saya ni. Ataupun kalian boleh juga komen kat Facebook ataupun IG ataupun YouTube. Nama saya adalah Nurul. Saya ada yang keliru, ROL, sebab ayah saya, mak saya bagi nama NUROL, Nurul Syazwani Rosmawi. Okey, ini adalah media sosial saya. Saya sekarang ni bekerja di Asalihin Trustee Berhad di Kelana Jaya. Kalau ada siapa-siapa yang ingin membuat penulisan wasiat ataupun hibah harta, boleh hubungi saya juga di nombor ini 0112555169, ataupun boleh komen saja di sini insya-Allah. Tapi saya prefer WhatsApp lah, yang lebih mudah, yang lebih apa panggil, pantas lah, mudah, pantas. Kalau kadang-kadang kalau YouTube, kalau Facebook kadang-kadang buka, kadang-kadang tak buka kan, takut delay lah, takut lambat. Kalau kalian memerlukan bantuan, better WhatsApp lah. Okay, saya harap video kali ini memberi manfaat, kes 1 hingga 5. InsyaAllah jika diberikan ilham, diberikan kebaikan, diberikan kesihatan yang baik, InsyaAllah kita sambung kes ke-6 dan seterusnya. Okey, untuk hari ini sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.